Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey Tunjuk page. Apa khabar semua kepada followers page Pejabat Perangan Daerah Johor Bahru. Semoga tengah hari ini anda semua sihat-sihat belaka hendaknya. Okey, sekarang anda sedang menonton sesi FB Live program Influencer at Japan. Pejabat Perangan Daerah Johor Bahru bersama saya host untuk sesi kali ini iaitu Muhammad Zahid bin Osman. Dan di sebelah kanan saya tengok ni muka-muka ceria. Ada cuak pun ada. Ada ceria je. Ceria je. Ceria. Betul Betul. Ini sebenarnya saya nak confess sikit lah. Saya tak sangka diorang terpengaruh dengan idea gila ni. Macam tak percaya diorang boleh nak Semua join tak percaya diorang semua nak follow. Nak merasa juga jadi Insta famous, FB famous. Yang ni kita ramai-ramai masuk. Famous pula. Memang untuk 13 orang yang tengah follow sekarang ni. Apa sikit-sikit. Mula-mula. Harap pencapaian anda harapan anda tercapai lah. InsyaAllah. Ada betul lah sikit dulu. Ada. Sini. Kena kecap. Oh, nasib baik kakak. Dizan tengok je belakang. Okay. Okey, saya kenalkan Ketan lah. Ini sebenarnya inilah orang-orang yang tim kita kat pejabat separuh dia. Okey. Di sebelah saya perkenalkan Pegawai Penerangan Daerah Johor Bahru Puan Nur Hasiswana Rasion. Boleh ke please? Bos tengok kamera bos. Yelah memang tengok depan kan? Jangan tengok menara 3B. First time. Umur berapa umur? Dia tahu umur berapa? Umur nak kenalkan diri macam mana? Nanti dulu. Tak Dia payah. baru grow-grow je. Okey lah. Jimat jangan kacau. Okey, di sebelah pembantu perangan kita, salah seorang pembantu perangan kita iaitu kawan saya juga, Puan Sharifah Alia. Puan je. Boleh puan? Ya. Ke nak cik lagi? Puan lah kalau boleh. Akak? Kak Pah. Kak Pah. Kak Kak Pah. Pah. Malaysia. Kita endorse. Jangan. Kak Pah boleh kot? Tak nak lah. Kak Tak Pia. famous. Tak Insta famous. Mesti. Nanti lepas ni kena carilah nama gelaran untuk kita punya ni. Ya. Okay. Alright, seterusnya di belakang Puan Wana adalah Anif. Budak ni sebenarnya sedih, dia tengah dalam kesedihan. Kan? Sebab orang lain raya boleh bersama family. Time Terpaksa. PKP tak boleh. Terpaksa. Sebab dia asal daripada Sarawak. Ini dia Tak dapat salah seorang balik. lagi pembantu perangan kita iaitu Cik Daniel Zakwan. Hai. Tu dia kan. Dia ni masalah Sarawak. PKP tak boleh pergi mana-mana. Duduk rumah. Dulu kerja je lah. Kerja lagi. Ya. Hari-hari. Betul. Itu nanti kita cerita. Raya pertama menangis kat beranda. Ya, sampai dia buat gambar TikTok rambut panjang lah. Blusher. Esok potong rambut. Sekarang ni panjang sikit. Boleh buat lemang tau. Lemang Memang pakai cawan, okey? Itu Special sikit. nanti kita boleh tanya dia lah. Apa benda yang dia buat lemang pakai cawan? Kata Macam dia mana sedap. tu? Dia declare dia sedap lah. Betul. Kita rasa lagi. Okey, sebelahnya adalah juru audiovisual pejabat ini iaitu Cik Azizan Maksidi. Ya, itu Ya. dia. Yang pada tahun ni, pada bulan ini, pada sesi PKP ni dia ada berita tergempar. Tapi nak tahu apa dia, kita tunggu sekejap lagi lah bila kita berbual mesra dengan beliau. Tadi anda nampak kelibat tak? Macam saya nampak kelibat lah masuk. Banyak orang. Kan? Kelibat lah. Yang tadi Daripada tu tu- tergempar juga tu. Tapi dia tak nak duduk dengan kita, jadi tak apa, dia belakang kamera, dia nak behind the scene. Namanya Suhazi Nordin. Dia juga salah seorang daripada juru audio visual. Sebenarnya kita ada lagi 2-3 orang yang tak ada pada ketika ini. Tapi tak apa, nanti next session ke apa ke, sesi yang seterusnya kita akan perkenalkan mereka pula. Okey. Sekali lagi untuk makluman kepada followers page Pejabat Perangan Daerah Johor Bahru dan juga semua masyarakat di dalam daerah Johor Bahru, kita ni sebenarnya adalah Pejabat Perangan Daerah Johor Bahru yang bertempat di bangunan Wisma Persekutuan, Blok B, tingkat 6, Jalan Air Molek, 80,000, Johor Bahru. Yes. Kita tahu kan, orang tak tahu kita ni apa, kat mana, pejabat kita kat mana. Kan, tugas kita antaranya menyampaikan inisiatif kerajaan, dasar-dasar kerajaan untuk maklumat orang ramai. Itu salah satulah ceritanya. Okey. Kita terus membincangkan satu isu yang kita nak ketengahkan pada sesi untuk kali ini, iaitu salah satu program dah lama bersama dengan Jawatan Perangan ataupun diperkenalkan Jawatan Perangan, cuma dibeli nafas baru saja
untuk tahun ini, iaitu program yang diberi nama Info on Wheels ataupun short formnya, nama singkatannya adalah IOW. Info on Wheels ni kalau nak tahu apa dia, Puan Wana boleh ceritakan sikit tak apa itu program Info on Wheels? Okey. Cerita ya? Boleh. Cerita pada saya, Okey, cerita pada Semua. sebenarnya sedikit tambah daripada apa yang Cik Zahid cakap tadi. Selain daripada kita punya office dekat Wisma ni, kita orang ada juga satu office lagi dekat UTC. Yang tu waktu operation dia memang sama dengan jabatan-jabatan lain. So in case kalau you all nak datang jumpa kami selepas waktu pejabat, boleh jumpa di sana. So dia punya service provider pun sama juga. Apa yang ada dekat sini ada juga dekat sana. Dia sama. So sekarang ni kita nak cakap pasal Info on Wheels, satu program yang sebenarnya di rebrand lah nama. Dinamakan semula. Tapi yang ni kita pergi ni sikit lah. Info on Wheels adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyebarkan maklumat terperinci kepada rakyat melalui bahan unit bergerak sebagai medium perantara. Kita menerangkan kepada umum sebenarnya, kita dengan kenderaan kita tu, kita terangkan kepada umum berkenaan segala dasar-dasar kerajaan, inisiatif terkini yang kerajaan perkenalkan. Kadang-kadang ada orang yang tak perasan. So kita ni bawa unit kita hebahkan pada orang ramai. Dalam pada masa yang sama kita edarkan juga pamphlet, kita edarkan juga poster, dan the best part is orang ramai boleh tanya dengan kita secara bersemuka. Kalau ada orang tak faham apa-apa. So kita pun cuba sedaya upaya untuk memberikan jawapan yang tepat lah pada soalan-soalan masyarakat lah. Macam contoh yang current ni, yang terkini ni, sebenarnya kami telah bergerak untuk IOW since bulan Januari untuk bercakap tentang COVID-19. Saya rasa daripada tahun lepas tak, Puan Wana? Yang sebelah 12. Sebelah 12, tapi dia macam kita enhance lagi tu, macam memang bulan 1. the fullest tu macam bulan 1, bulan 2. Kita nampak masa tu orang nak cari maklumat tentang COVID-19. Yes, betul. So kita memang bagi maksimum lah. Kita pergi semua parlimen, semua DUN. Inilah orang-orang dia sebenarnya yang bergerak dengan saya, dengan kami semua bergerak secara bersama lah yang ni. So kat situ juga kita terangkan, kita mainkan hibahan kan. Memang tak berhenti daripada orang kata PKP tu, memang tak stop kerja. PKP start daripada bulan 3. Bulan 3 18 Mac sampailah sebenarnya hari ni. Hari ni kita bila kita dengar besok PKPP. So hari ni kita rasa yang ni hari ni kita stop untuk tengok apa the next arahan the next tu yang kita nak bagi tahulah. Dia macam tu. PKPP untuk makluman para penonton sekalian, short form untuk Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Bila orang ramai ataupun saya sendirilah bila dengar pemulihan, sebenarnya saya dah happy. Pasal kita daripada fasa yang tragedi kan, macam penyakit, bila dengar pulih kita rasa dah seronok lah, betul tak? Ya. Macam dah lega sikit. Benda macam dah menjadi lebih baik. Jadi itulah orang kata perancangan, inisiatif dari berbagai pihak dan juga pihak kerajaan, okey, untuk memastikan kita dapat melalui fasa pandemik COVID-19 ni daripada fasa memula sehinggalah ketika ini. Jadi kembali kepada tugasan Info on Wheels IOW Johor Bahru ni, tadi Puan Wana kata kita dah mula lama dah. Rasa daripada awal bulan, kalau kira daripada awal tahun bulan 1, sekarang dah bulan 6 kan Alia kan. Jadi dah lebih kurang 5 bulan. 5 bulan kita all out Info on Wheels di luar sana. Dan untuk makluman juga, kalau Johor Bahru ni kita nak bagi gambaran orang di luar JB. Johor Bahru ni ada 5 parlimen. 5 parlimen. Dan setiap parlimen ada 2 DUN. Jadi total semua kita ada 10 DUN, di mana kalau kita kira-kira secara average satu Johor Bahru ni penduduknya lebih kurang dalam 1 juta lebih. Saya ingat 1.5 juta lebih. Boleh bayangkan keluasan saya tak pasti. Sampai tahu keluasan JB.
Itu kena next lah. Kita kena pakai Kita akan lebih perinci sikit. Aku salah Next. pula. Tapi kalau 1.5 juta tu kira banyak dengan kepadatan penduduk, lokasinya yang saban tahun bertambah, taman lah apa, Kita ada banyak pintu masuk sebenarnya. pintu masuk, pintu masuk negara. Yes. Kita ada daripada Udara. udara, Laut. laut dan juga darat. Darat. Jadi memang menjadi satu lokasi yang hotspot sebenarnya, tumpuan orang ramai. Jadi bila kita menjalankan aktiviti AWW yang nak menghebahkan kepada orang ramai, memang menghadapi sedikit cabaran. Challenge tu memang ada, sangat besar lah kan. Tapi walaupun kita lakukan juga, dan pelbagai pengalaman lah kita dah alami sebagai satu pasukan kan. Untuk Alia, apa pengalaman yang anda tak boleh lupakan? Bagi tahu. Itulah, tengah nak recall balik sebab Banyak, banyak. Okay, terima kasih Cik Zahid, Abang Zahid. Okay. Abang? Abang lah bila lagi. Abang? Abang bukan abang. Abang untuk rumah. Okay. Personally, kalau untuk saya lah kalau dikatakan, ditanyakan tentang pengalaman yang tak boleh dilupakan, di mana kami pernah nak kata kecam bukan kecam. Kami penerimaan kami bila kami masuk ke tempat satu tempat ni macam tidak mematuhi. Tidak mematuhi. Lepas tu mereka macam orang kata tak dijemput lah, tak diundang masuk rumah orang tiba-tiba. Yelah, kita buat kerja sebab kita nak bagi penjelasan dan awareness lah kepada orang yang masih berdegil masa first phase tu PKP fasa 1 pada saya lah memang sangat mencabar. Betul-betul sebab orang masih tertanya-tanya, orang masih Apa tak boleh biasa. buat, apa tak boleh buat kan. Orang masih macam terkejut dan tak ambil pusing. Ada yang kata benda ni takkan sampai dekat tempat kami lah. So benda mentaliti yang macam itu masih menebal lagi masa PKP fasa pertama. So cabaran kami agak getil lah masa kena kecam, kena kutuk dekat media dekat medsos kan. Yang kat luar-luar tu yang pandang badi jangan cakap lah kan. Yang macam apa berhenti tengok, dia nampak je van lalu dia macam memviralkan kita. Tapi itu masa fasa pertama lah, ya orang masih belum boleh terima lagi. Tapi lepas kita dah masuk fasa 2 lain. Kan? Orang dah aware orang tentang dah apa aware. itu bahaya ni COVID-19 kan. Daripada orang tak kenal penerangan, jabatan penerangan, pejabat penerangan tu apa, di mana, orang dah start kenal. Orang dah start bertanya, penerangan ni apa? Maknanya kita punya keberadaan dah dirasai. Dan itu satu achievement untuk personally lah. Untuk saya rasa macam satu achievement yang amat besar untuk kami semua bila orang dah merasai keberadaan kita. Sampai ada minta kita masuk. Kita sampai tak terlayan request suruh pergi masuk kat tempat masing-masing untuk kita wawarkan tentang SOP yang berkaitan dan apa yang boleh, apa yang tak boleh sepanjang tempoh PKP ni. Betul. Kalau cerita pasal awak kata orang kenal tak kenal van jabatan perangan, ada satu insiden Al-Kisahnya itu hot topic, isu panas dalam van perangan ni. Tapi kita tak sentuh sekarang, kita pergi nanti sikit, ujung-ujung sikit kan. Kita tahu pasal perintah kawalan pergerakan ni pada fasa 1-2 kita tak dibenarkan keluar daripada rumah dan semua orang kena berada di dalam rumah. Tak boleh bekerja, tak boleh keluar. Benda yang orang Malaysia susah nak buat. Sebab kita mostly memang akan kita keluar daripada rumah. Kita Betul. memang macam tu. Lagi orang JB kan. Time-time balik kerja memang mengeteh, kita panggil kan. Betul, mesti singgah-singgah mana-mana. Mengopi, mengeteh, lepas tu kena sekat. Okay. Lepas tu kita pula berikan awareness. Orang macam tak boleh terima Yes. lagi. Kita cakap jangan keluar, kena duduk rumah, duduk rumah. Tak ada. Memang orang kata tak faham. Tapi pada ketika itu Johor Bahru masih belum lagi dalam keadaan zona merah. Cuma apabila ada satu kes kematian, barulah impact tu terasa lah. Kita punya turning point masa time dekat Bakar Batu yang ada kes kematian. Kat situ baru rakyat Johor khususnya dah macam
tersentak. Oh, maknanya benda ni bukan satu mimpi. Memang betul benda tu ada, bukan hoax atau bukan penipuan. Memang benda tu memang satu benda yang kena ambil serius. Dan masa tu yang masuk fasa kedua, orang dah mula take note benda ni. Orang dah mula macam rasa okey, takut diri sendiri nak ambil inisiatif, dan diorang pun dah tak keluar sangat kan. Orang lain pun yang duduk kat rumah dia start marah orang yang keluar. Yes. Kita yang marah. Selalu kita yang marah. Orang Masa ada fasa yang marah. pertama kita marah, fasa kedua orang yang duduk rumah tu marah. Marah orang yang degil yang keluar ni. Masa tu dah muncullah kesedaran diri tu. Okey, kita nak ucapkan selamat datang kepada follower atau penonton FB Live yang baru saja mengikuti kita. Sekarang ni jam 1.02 tengah hari. Kata bagi kita ni ada surau. Kedengaran azan sedang dilakukan. So kita rehat sebentar. Kita beri laluan kepada azan masuk waktu solat dulu Apa pun teruskan menonton. Jadi kita sambung lagi selepas ni. Tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton FB Live, pejabat pelanggan daraja baru, anda kini sedang berada bersama kami dalam sesi sebenarnya aktiviti atau program yang baru tau. Yang diberi nama Influencer at Japan. Dengar tak? Influencer at Japan, satu inisiatif baru untuk kita mendekati orang ramai ataupun golongan-golongan yang aktif di dalam media sosial. Menerusi FB Live. Alright. Terima kasih kepada mereka yang mengikuti sesi ini dan terus ikuti kami sehingga berakhir sesi ini dalam setengah jam lagi. Dan jangan lupa untuk like, share, dan jika ada apa-apa pertanyaan yang anda ingin tanyakan kepada kami, khususnya kepada Puan Wana. Tanya dia. Request nama dia. Saya ni soalan untuk Puan Wana. Okay, saya tak nak dengar. Macam tu. Untuk dia, saya akan bagi Jangan laluan. dengki sangat. Kan? Nanti saya akan suruh dia jawab. Just letak saja komen anda di ruangan komen FB Live ni. Nanti kita akan cuba jawab. Tapi tak nak kalau jawapan dia panjang Okay, kita nak bacakan dulu komen-komen yang dah masuk. Orang kita tak payahlah. Banyak orang kita je yang ni. Tak apa, mula-mula memang orang kita dulu. Okay, nak bagi dia orang heavy traffic dulu. Support sikit. Okay, ini ada satu daripada Puan Rabiatul Adawiyah, Ahmad Tajuddin. Dia letak bagi good sign. Terima kasih bos. Terima kasih. Tuan Sadiq Segaraga, ini saya punya kawan saya di, lupalah ni Kedah ke Perlis ke mana. Dia kata audionya kurang jelas. Kita akan cuba perbaiki. Terima kasih. Burhanuddin Jamil, kawan kami juru audiovisual di Mersing, cakap terbaik. Terima kasih. Nanti lepas ni awak di Mersing bolehlah start follow. Macam ni. Jangan pedulikan apa orang kata. Kita pedal je. Okay. Alright, kemudian Hisham Azmi, FO ataupun kawan kita di penerangan Pontian. Suara moderator tenggelam bos. Yelah bos. Biasalah. Suara aku ingatkan suara aku kuat. Tapi nanti kita perbaiki lagi. Pakcik aku pun ada. Pakcik kita ada. Hai Pakcik Tahir. Hai. Terima kasih. Menonton. Boleh share. Ada juga komen banyak-banyak kali ni. Awi Indra ataupun apa nama dia? Ya. Encik Safawi. Dulu kan kita Bilik di sebelah sini. bilik dia kosong lagi. Bilik dia kosong lagi. Bekas staf pejabat pelanggan daraja baru juga Ya. Dulu di sini sekejap je dia punya jodoh dia bersama kita. Bilik dia pun kosong lagi. Nak sekejap je kan, tak nak lama. Kalau lama kan dah duduk sini dah. Dia kata Alia jangan ontok-ontok je. Ontok-ontok tahu apa dia? Itu bukan diam-diam ke? Ada. Negeri Sembilan diam-diam kan? Botok-botok aku tahu. Botok tahu, ontok-ontok. Diam-diam. Ontok-ontok apa? Jauh. Diam-diam. No, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Ayalah kot. Dia jangan diam-diam. Jangan dia sedap tak. cakap dah. Dia tadi memang permulaan dia ontok-ontok. Lepas tu dia macam murai. Biasa dia ni. Ontok. Okey, Jangan new jauh word. otok. New word. Ya kan jauh otot. Kalau jauh otot tak pernah cakap. Negeri Sembilan. Okey. Kemudian siapa lagi? Daniel. bukan. Dia ni tu orang kita lah. Tak nak. Okey, Zuriatina tamat. Hmm. Zuriatina kata audio tak jelas tapi terbaik lah. Terima kasih Tina.
Ya Tina macam ni lah Tina. Kita tunggu awak punya pula. Yes. Kita buat apa yang ada je kita punya ni. Malu pula first time dulu. Nanti kita tambah miking lah kalau nak Yeah. lagi kan. Lepas tu kita ada yang yang Saya Adib kata tahniah semua staf Japan Darah Johor Bahru. Terima kasih. Terima kasih, Yes. Adik. Okay. Alright, kita sambung kembali sesi kita tentang pengalaman petugas-petugas Info on Wheels daerah Johor Bahru. Kali ini orang kata saya disangkat suruh kita berhenti sekejap, di mana semua orang, bila semua orang berada di rumah, tak boleh keluar mematuhi perintah kawalan pergerakan, kami ni terutamanya yang frontliners yang kena bekerja atas apa-apa arahan tugasan yang kena buat, so kita terpaksa keluar rumah. Di mana ketika itu memang tengah virus ni tengah orang kata hari-hari beratus-ratus kan. Ada kes kematian hari-hari juga. Jadi kita terpaksa orang kata berjuang bersama dengan frontliners yang lain, dan terpaksa menanggung risiko yang sama untuk kemungkinan dijangkiti oleh virus ini. Kerana di JB pun ketika itu fasa 2, fasa 3 dah start banyak dah dia punya kesnya, dari hari ke hari. Jadi bila kita cerita pasal orang kata yang lain semua ni dah berkeluarga, mungkin risiko lebih tinggi. Tapi ada juga yang bujang, walaupun bujang tak semestinya tak ada risiko. Jadi ketika itu bila kita kena bertugas di luar ketika ada ancaman virus ni, apa perasaan Daniel masa tu? Okey, untuk ancaman virus ni kita kena terpaksa bertugas. Dia macam mana nak cakap? Senang cerita macam ni lah. Sebab masa tu kita hari-hari bertugas. Macam ni, and then kita bertugas pun kerana kita menggalas satu tanggungjawab yang di mana kita perlu lakukan tugasan tersebut untuk kita memberikan kesedaran kepada orang ramai. Macam yang kita buat IOW ni lah untuk hebahan tersebut. So bagi saya benda tu memang sangat mencabar dan juga risiko untuk kami yang bertugas ni ke luar, turun padang, berjumpa dengan orang ramai, sangat takut dan risikonya sangat tinggi. Sebab saya masih teringat lagi masa tu kami buat dekat satu pasaraya. Ada seorang makcik Cina tu, dia bertanya pada saya, dia cakap, you all orang penerangan memang selalu jalan-jalan pergi van, naik van macam ni, lepas tu you all jumpa orang ramai, you all tak takut ke macam dengan benda macam ni? Sebab macam you all juga pun terdedah. So macam kami takut, sangat takut. Sebab tu masa tu bila kami bergerak membuat hebahan, kami mengharapkan supaya orang dekat luar tu dia faham lah, dan dia ada kesedaran diri supaya dia takut akan benda macam ni. Bila benda ni dah terkawal, orang dah semua dah duduk diam, so kami macam lega lah sikit. Dia macam tu. Tu yang sampai kadang-kadang walaupun kita ni bujang, kadang-kadang balik ke rumah pun kita pun aware juga untuk diri kita sendiri kan. So macam mana apa semua, tapi waktu tu bila dah kena buat tu kita buat je lah. Tapi kita sepanjang tugasan ni pun kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan juga. Ya, betul. Di dalam van kita letak apa ya, bos? Sanitizer, sarung tangan, kita ada mask muka. Terima kasih kepada MKN MKN, okey. APM. Maaf. APM Negeri Johor, daerah Johor Bahru. Terima kasih. Di kesempatan ni kita nak beri kredit kepada APM daerah Johor Bahru kerana dia telah membekalkan kami beberapa botol hand sanitizer dan sarung tangan, face mask. Terima kasih banyak APM daerah Masa tu Johor memang Bahru. kita really in needs. Yes. Masa tu kita jabatan kita belum sampai lagi kepada kami. Diorang APM telah ambil inisiatif untuk edarkan awal. So ada juga NGO yang bagi kita sumbangan, Ada juga face mask. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Cik Brian Tan Chong Beng. Thank you Cik Brian. Selalu support kita orang. Brian Tan Chong Beng ni antara orang-orang lama NGO yang bersama kami sejak beberapa tahun dululah. Jadi dia sentiasa keep in touch dengan kami. Terima kasih. Dan pada ketika PKP tu dia telah panggil kami untuk mengambil saya lebih kurang dalam berapa 100 pieces face mask sumbangan daripada NGO yang diwakili oleh beliau lah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih pada semua orang yang menyumbang. Okey. Kalau ada lagi bagilah. Kita tak tahu sampai bila ni. Sebab je face mask, hand sanitizer ni merupakan satu normal baru untuk kehidupan kita selepas ini kan. Mana-mana lepas ni kita kena pakai
sentiasa cuci tangan kita dengan hand sanitizer ataupun cuci dengan sabun. Jika kalau keluar untuk orang kata mengurangkan risiko jangkitan tu, pakailah pelitup muka, face mask. Dan sekarang ni face mask pun dah semakin banyak dijual di pasaran, boleh order online sekalipun kan. Jadi tak ada masalah lagi lah. Kalau awal dulu memang semua orang tengah cari, memang banyak yang dah tak ada stok. Susah. Ada yang jual mahal pun Limited sikit. Kan. Alright, dan kita bergerak Info on Wheels ni bukan kita gerak jalan-jalan macam orang jual pen buku jual apa hantar pampers ke apa kan gitu. Khabar lama. Bukan. Kita bergerak dalam satu kenderaan yang kita panggil unit bergerak Jabatan Penerangan. Dan semestinya kita ada pemandu khas yang memandu kenderaan tersebut. Orang macam saya, Alia, Puan Wana tak dibawa sebab tak ditauliahkan. Jadi kita ada orang kata orang-orang yang khas yang membawa unit bahan bergerak tersebut yang dibina Info on Wheels, dan mereka adalah golongan daripada staf bergelar juru audio visual. Juru audio visual ni antara kerja utamanya ialah memasang PA system kan audio, tapi selain daripada itu mereka juga dibekalkan dengan unit bergerak van. Jadi nak cerita sikit lah pasal memandu unit Info on Wheel sepanjang masa. Ini dia orang yang paling kerap. Champion. Ada trivia pasal kita punya pemandu ni. Alia dah ingatkan. Beliau Nak ni cerita dulu ke? Sekejap. Sabar. Beliau ni dulu pelakon Hollywood. Dia sanggup sebab sejak PKP ni dia dah tak ada job. Siapa kenal Jason Statham? Inilah dia punya body double. Kita kenalkan Encik Aziza. Dengan Maksidi. Yang baru-baru ni, sebelum dia cerita pasal kerja dia, yang baru ni baru saja menimang cahaya mata. Yang telah lama beliau dan pasangannya tunggu sejak berkahwin, dan tahun ini digunakan rezeki Alhamdulillah mendapat seorang anak perempuan. Masih tahniah Azan. Selamat petang. Terima kasih Cik Zahid. Bujang lah sekarang. Bujang kat rumah seorang. Yalah, bujang sedih lah. Tapi tak apa, tahun ni sempat beraya bertiga. Sempat lagi bertiga. beraya bertiga. Raya ke sebulan. Betul Azan? Seronok. Betul. Azan, apa perasaan jadi bapa? Perasaan gembira. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih pada siapa yang mendoakan. Sentiasa. Ibu bapa, kawan-kawan. Itulah. Omah cakap apa? Omah, Alhamdulillah. Sayang tak Omah? Sayang. Kau ingat senang ke bini yang mengandung ke tak? Oi, seksa. Betul bagi 2 kali je. Okey Dan. Okey Dan, kita nak tanya pasal pengalaman anda membawa unit bahan bergerak Info on Wheel. Apa cerita tu? Pengalaman dia kerja tu kita memandu kan. Dia tak adalah susah sangat. Cuma tinggal lagi kenderaan tu kita tak boleh gerak laju. Kita akan berhenti satu tempat untuk bahan, satu tempat. Jadi Itu benda tu kaedah kita lah, SOP kita. betul SOP kita. Jadi kita kalau kita bergerak pun tak boleh laju. Jadi kita kerja macam tu kita penat sikit kerja. Sebab van-nya manual Van manual, kena tukar gear selalu, traffic light pun banyak. Lepas tu nak berhenti kat tempat yang nak berhenti kat sesuai. tempat yang sesuai. Macam orang ramai apa semua. Jadi itulah. Lagi satu, kerja tu panjang masa dia. Kalau kita tengok dekat visual TV kita ni, kan, ni ada nampak lah awak van dalam gambar ni. Itulah kita punya Info on Wheel. Dia punya setup daripada luarannya macam gitu. Van-nya van 4 tayar lah. Ada ke van 2 tayar? Ada ke? Van Mr Bean. Lepas tu dekat bumbung ni kita letakkan speaker. Horn Speaker yang macam kalau orang dulu awak nampak dekat kedai kahwin, masjid ke, dekat atas kubal tu, macam itulah speakernya supaya dia pergi tu lebih jauh, tapi dia lebih nyaring. Kalau duduk kat sebelah dia memang pekat tinggal kejap. Lepas tu Zizan boleh cerita kat dia punya setup kat dalam dia. Apa yang ada kat dalam dia? Setup dalam dia, kita atas tu ada horn, speaker horn 2 biji atas van. Lepas tu dalam tu kita ada inverter untuk bagi dia supply current untuk kita punya power amp. Jadi power amp tu dah yang bagi sound untuk horn speaker kita. Tu je lah. Betul. Dan sebenarnya
dalam tempoh PKP ni, kita juga mengalami masa striker jugalah. Betul. Macam juga negeri-negeri lain, daerah lain yang pelbagai kisah tentang kenderaan rosak dan macam-macam masalah teknikal. Kita juga menghadapi masalah teknikal. Antaranya kita terpaksa tukar peralatan inverter dan juga power amp. Kita rosak. Betul. Tapi fortunately kita punya tu dia rosak awal. Ya. So bila dia rosak awal kita dah ganti awal lagi. Ya. So along the tempoh PKP tu memang kita tak ada masalah. Ya. Sebab kita tak terganggu lah, kita sangat. Satu kerja dia masa kerja tu panjang, jadi barang tu pun Yalah. kita penggunaan dia kerap jadi Throttle ya kita betul. pakai secara maksimal. Betul. Tapi kesian lah dengan JV short form pada Juru Audiovisual lah yang memandu ni, pasal kenderaan kita semuanya manual. Memang manual. Ada macam-macam jenis, yang baru, yang lama, kesian lah. Lagi kesian. Aircon, kita nasib baik ada aircon. Makan dalam beg. Itu pengalaman lah. Sebelum bulan puasa lah. Tapi yang best tu yang dapat McDonald's. Yang tu. Tu pun kena ucap terima kasih Lupa nak juga. cakap. kepada- Oh, yang itu kisahnya Dekat Putera Dini. macam ni Zizan, Zizan. cerita macam mana? Masa tu kita orang dekat traffic Traffic light. light. Kita orang daripada Hujan, masa Taman hujan. Universiti hujan tu, Ah. Taman Universiti, kita mengalir ke Mutiara ni. Dini. Sampai satu traffic light tu, masa tu hujan, ada Viva. kereta depan kita, Viva. Budak tu keluar, ingat kan kita buat salah ke apa ke, dia nak cakap Dia minta apa. emas ke apa kan? Minta apa-apa kan. Rupanya dia kata berapa orang kat dalam band? Cakap 4 orang. Lepas tu dia keluarkan kotak, kotak McDonald. Terima kasih kepada McDonald. Tapi yang budak tu kita tak tahu siapa kan. Tak sempat tanya. Kita lupa tanya. nama dia. Masa tu kita tak viral. Isu pasal viral ni boleh cerita lagi. Kita belum viral, orang belum kenal band perangan apa. Tetapi mungkin dia follow kita punya FB live. Kita ada buat FB live dekat kita punya media sosial. Di mana kita buat IOW. Mungkin dia pernah nampak lah, dan dia itu salah satu cara dia menghargai kita lah. Dan di kesempatan ni mungkin kita nak ucapkan terima kasih. Kita tak pernah tanya nama dia. Dia dekat traffic light. Tak sempat. Tak sempat. Jadi kalau budak adik yang bawa kereta Viva, Kita tengok. tapi tak tahulah awak kerja McDonald ke apa ke kan, yang pernah Ataupun runner. pernah bagi sumbangan sedekahkan set makanan McDonald pada petugas-petugas IOW Infowil yang pejabat perangan daerah Raja Baru. Kita ucapkan terima kasih, jasa anda sangat kami hargai kan. Jadi Tuan Najib lah boleh balas awak punya ni. Kalau kita tahu awak punya nombor, kita boleh bagi penghargaan lepas tu. Apa-apa kalau awak dapat lihat sesi yang ni, mungkin boleh tinggal komen. Saya daripada tu okey, Zizan punya cerita itulah. Kita nak cerita pasal yang viral ni. Okay. Kan? Lepas-lepas ada lah musim-musim okey, Infowil sebenarnya kita ada banyak sesi. Masa sesi PKP kita biasa. Kemudian bila masuk Ramadan kita ada Infowil khas. Istimewa. Masa tu apa kita buat Pawana? Yang mana? Infowil khas Ramadan. Kau tidur? Oh. Tak adalah, masa tu sebenarnya macam teringat korang punya pengalaman kan. Sebab saya memang kerja daripada rumah. Okey. Untuk dia makluman macam tu. semua, masa PKP tu Masa pertama ni nak balik kampung lah. Sebelum bulan 18 Mac tu dia balik kampung kejap. Saya sebenarnya balik kampung 16 hari bulan. Kampungnya kat Kedah Saya kat Kedah. So masa tu keluar arahan untuk buat IOW. Saya pun dah lost. So saya kata macam mana nak buat ni? Saya dah lah kat Kedah. Tapi saya memang very grateful sebab saya ada team yang bagus. Yang kita bagi arahan daripada jauh pun diorang boleh diorang boleh Bos puji puji lah ni. Puji Tapi masa tu memang kena letak McDonald's lah. Apa ni? Memang kena letak somebody yang kena bertanggungjawab. So masa tu saya letakkan Zahid untuk bertanggungjawab for the whole IOW. Yes. Kita punya Orang kuat. Orang kuat. Jemputan. Hari pertama kita dah terus buat. So kita backup dengan yang lain lah, yang Alia dengan Daniel. Memang hati bila kita ada jauh ni, memang hati tu boleh ke diorang ni fulfill benda-benda ni semua ke kita tak ada dekat sini kan. So tapi kita orang memang selalulah macam bos-bos yang lain jugalah. Diorang pun memang tak lekang dengan staff dia punya pergerakan benda kan. Samalah juga macam orang kat rumah ni. Sebenarnya memang tak senang kerja dekat rumah berbanding dengan ada sekali dekat field dengan diorang ni. Kalau saya sebenarnya prefer lagi kita dengan diorang ni.
So tak macam mana saya boleh dapat balik juga. Pun satu lagi kekangan saya tinggal di Keluang. So itu pun juga jadi orang kata constraint saya jugalah. So saya tak boleh keluar ke Johor Bahru. Bila masa tu keluar PKPD PKPD keluar pula kawasan Kat yang Simpang Renggam. yes, so memang tak boleh nak cross. So saya pun sampai fasa ketiga lah. So yang keempat ni sampai PKPB bulan Ramadan bila kita buat IOW dengan tazkirah agama. Dengan tazkirah pun sama juga, diorang juga yang jalan dengan pemantauan di work from home lah daripada PPD. Masa bulan puasa tu, the interesting part, kita tahu semua orang tak boleh keluar masa tu. Ya, betul. So nak mengimarahkan, bagaimana nak mengimarahkan bulan-bulan puasa seperti yang selalu orang Johor ni buat. Orang Johor ni memang apa-apa pun perayaan dia memang orang kata ada je dia punya aktiviti yang sinonim. Something. So yang selalunya kalau bulan puasa memanglah dengan solat tarawihnya apa benda, tapi itu semua tak boleh buat. So bagaimana kita nak mengimarahkan bulan Ramadan, antaranya untuk memperdengarkan tazkirah. Tazkirah ringkas. So kita pun bergeraklah dengan dengan tazkirah tu, di samping mengedarkan juga kurma. Poster tentang COVID, Poster tentang still COVID pun jalan. still on. Dia macam tu lah. So kita tengok masa tu pun sambutan. Masa tu pasal bulan puasa ni banyak orang kat dalam rumah lah kan. Jadi keluar pun time Wana nak buka. buka pun masa tu orang keluar tak ada bazar. Kan memang kita waktu tu memang tak nampak ramai orang sangat orang, tapi kita target pada rumah-rumah orang lah kan, yang berkelompok dekat, macam dekat rumah flat, rumah apartmen. Jadi kita banyak dapat feedback juga melalui Facebook kita, kata dah pernah dengar, dah pernah nampak, ada dengar-dengar kawan kita dekat, dah pernah datang, dah terima pun ke rumah kita kan. Jadi kita rasa macam orang mengikuti lah dan menghargai, dan orang kata nampaklah kita punya program kat situ. Maksudnya benda tu sampai lah. Jadi memang Puan Wana ni memang banyak kerja dari rumah, tapi kita sentiasa berkomunikasi melalui grup WhatsApp kita setiap masa, dan kita gila-gila jugalah bila kata dah ramai staff yang available, kita bergila-gila. Macam Zizan dah start relax, ganti dengan Azlan. Azlan cover waktu bulan puasa. Dan kita tahu kalau bulan puasa ni kaum wanita memang sangat diperlukan lah di rumah tangga masing-masing. Jadi tak dapat join masa puasa. Jadi kita memang tak nak buat pagi memang tak kena dengan waktunya, pasal kita ada tazkirah. So kita kena buat lepas asar. Asar tu memang ada waktu puncak lah untuk macam Puan Wana, Alia untuk berada di dapur. Kalau tak mengamuk kan. Ngamuk orang rumah. orang rumah sebelah lagi tu. Jadi kita gila-gila. Kita gantikan dengan yang kaum lelaki saja yang boleh keluar komitnya sepanjang masa. Jadi walaupun mereka masih menjalankan tugasan daripada rumah lah. Memang tak betul. Kita pun nak ucapkan terima kasih jugalah pada Puan Wana, sentiasa committed, sentiasa online, sentiasa memantau. Kita tak terasa lonely lah. Tak boleh lonely. Rasa macam kadang-kadang dia macam ada kat belakang teruk saya. Kau dah buat belum? Sentiasa ada. Pasal dia ni jenis orang yang tak ada timetable. Malam buta pun dia mesej. Jangan gitu. PPD ni tak tidur ke? PPD kami ni So, tentang tugas yang telah diberikan. Janganlah, sedih Dia tau. pun banyak apa ni guide kita mana yang betul salah. Yelah. Kita salah eja pun dia nampak. Yang tu alert. Yang tu paling alert. Itu orang tegas apa dia explain macam tu cakap. Sebab bos kami, dia background dia journalist. So dia alert sikit. Dah lah. Dia melalut sekejap. Aku baru nak nangis. Touching sikit. Okey. Itulah tu. Masing-masing ada peranan masing-masing, dan semua memberi peranan yang apa kata contribute besar lah kepada kejayaan program Info Always khususnya. Sebab nak buat kerja di luar ni bukan senang, macam-macam halangan yang kena kita hadapi, dan semuanya memberi sumbangan kerjasama yang baik. Terima kasihlah pada semua dan seluruh tim IOW di seluruh negara. Jadi pasal van viral.
Cakap pasal viral. Hashtag Band Band viral ataupun band band raya. biru. Kan baru-baru ni viral di semua platform media sosial yang mainstream, komersial ke apa, memviralkan satu band mesti orang tak kenal. Band ni apa benda mainkan lagu raya masa kita orang semua tengah tak boleh balik raya. Kan? Di tengah-tengah sekatan jalan raya. Buat panas abang polis dan abang tentera. Kat traffic light pula tu. Wow, macam pantun. Kan, jadi itu sebenarnya band perangan dan perangannya adalah perangan Johor lah. Tapi walau macam mana pun situ, kalau pada saya lah, itu salah satu effort ataupun orang lain nampak kita punya effort kita lah. Iyalah, betul lah. Macam mana pandangan kawan-kawan kita yang lain? Puan Ana? Terima kasih. No comment. Kawan-kawan saya yang lain. Dia macam ni lah, dia macam bila benda tu dah viral, so kita tahu dah, kita nampak dah macam keberadaan kita ni macam mana kan. Daripada sebelum ni orang tak kenal dah jabatan kita ni buat apa semua kan. Tapi bila dah disebabkan dia viral tu, so muncul di timeline masing-masing, ini band penerangan, ni penerangan, penerangan buat hebahan. Dia macam tu lah. Itu dia dari segi positive side dia lah, macam mana. Maksudnya keberadaan kami dirasai juga. Kami ada. Kadang-kadang benda macam gini, benda ni kita percaya benda ni tak dirancang impromptu. Dan setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada pelopor perintis yang telah memberi idea untuk membuat memasang lagu raya tu. Dia cerita dia, kita kena ambil sesuatu ni kadang-kadang bila benda dah jadi viral, kita pun ambil kesempatan kat platform dia dah viral, time ni kita lagi senang. Tu macam saya cakap sebelum tadi, bila kita dah masuk fasa ketiga keempat dan PKP ni, bila orang dah kenal, especially dengan hashtag band viral tu, lagi senang kita nak Dia memberi sampai tumpuan lah. Kalau dia dengar macam ada bising-bising kat luar tu, Ada dah standby dia dah. ingat band perangan. Kalau macam dekat JB ni pula, yalah, bagi orang yang tak pernah berada dalam kenderaan tu, dia tak nampak tahu apa yang berada di field. Macam saya untung kot daripada orang lain, sebab saya pernah kerja di pejabat, saya pernah kerja di daerah. So saya boleh menjiwai, saya faham juga apa yang berada di bawah ni. Cumanya apa yang saya nampak, even petugas sebenarnya, petugas frontliner, kalau you all ingat kita pergi, mereka request dengan kami. Ya, betul. Mereka request. Polis. So saya pun macam cik, gini kami tak apa pun, dia kata boleh tak gini-gini. Okey. Saya rasa macam itu yang dari segi frontlinernya. Kadang-kadang saya pergi, kita masuk juga kawasan orang, kawasan kampung ke pun dia cakap juga, kadang-kadang tak perasan orang Jabatan Penerangan datang bawa message ni kan. So bila kita mainkan sikit tu, so diorang perasan, diorang dengar lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang hiburan gitu. ni penting hiburan ni walaupun 5 minit, tak sampai 5 minit pun hiburan yang dimainkan jadi satu impak yang besar pada kami. So tak salah sambil bekerja, orang kata berhibur, orang kata ala-ala menyelam, minum air sekali kan. Ini pasal apa? Bila kita sebenarnya bila kita buat ada lagu-lagu sikit, dan masa sama kita selitkan dengan Hebahan kita. hebahan yang kita nak hebahkan lah. Dia sebenarnya macam wayang pacak dulu-dulu jugalah. Bila korang pacak benda lah tu kan, kita memang bagi hiburan kat orang. Di samping tu kita berhentikan sekejap, kita sampaikan dasar negara. Betul. Sebenarnya kalau kita pandang, dia macam tu je. Dia Macam infotainment lah. dia macam tu je. Tapi bukannya kita bukannya benda yang Kita bukan nak bakalan semata. Kita ada reasoning, good reasoning sambil kita berhibur, kita boleh sampaikan info-info berkenaan dengan COVID-19 dan apa-apa dasar-dasar terbaru pada masa tu lah. Pasal pada menteri pun cakap, dah bolehlah main lagu-lagu raya, tapi janganlah main lagu sedih. Mainlah lagu yang ceria, Lebih happening sikit. Kan? Macam tu. Macam tu lah lebih kurang. Okey, cerita band viral dah kita sentuh, tak apalah. Kalau ada yang tak suka, tak apa. Tapi yang suka nanti kita cubalah tengok cara platform yang macam mana yang lebih proper untuk kita sesuaikan info on ways ni pada masa akan datang. Sebabnya pada ketika ini kita dalam fasa seterusnya, PKP yang seterusnya, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan
pemulihan ataupun short formnya PKPP. Jadi di ketika ini masih banyak lagi SOP yang sedang diteliti dan akan disampaikan kepada orang ramai oleh kerajaan. Dan antara yang kita dah dengar dan pelbagai sektor yang di Malaysia dah akan mula dibuka lah kan. Contohnya macam hari ini sedang dipertimbangkan tarikh pembukaan sekolah kan. Kemudian kedai gunting rambut, macam Daniel ni memang memerlukan gunting rambut lah. Itulah. Rambut ni panjang sangat dah menunggu 3 bulan. Ini contoh yang mematuhi SOP, jangan pergi Dia kedai tak gunting rambut. keluar tau. Kedai gunting rambut pun tak berani nak buka kedai ketika ini. Lepas tu lain-lain sektor lagi macam-macam yang sedang diperhalusi untuk dibuka lah. Kerana kita ketika ini pun ingin memulihkan kembali ekonomi kita. Jadi di samping itu juga info on wheels kita juga akan seiring lah dengan perubahan arahan perintah kawalan pergerakan ini. Jadi apa rasanya Puan Wana, apakah mungkin info on wheels kita yang boleh ditambah baik setelah PKP ni? Okey, macam Cik Zahid cakap tadi, JB ni besar kan? 5 parlimen, 10 DUN. So pada masa depan lah kita punya harapan, kalau dapat kita akan cover banyak tempat lepas ni untuk menerangkan juga tentang PKPP, yang mana yang jelas sekali memang kita akan cakap juga tentang langkah-langkah pencegahan. Dia ni selagi tak jumpa vaksin, memang kita kena amalkan norma baru. Norma baru tu memang kena terus diamalkan. Terapkan. Lepas tu kena jaga orang kata disiplin diri. Yang inilah yang kita akan sebarkan juga terus sebarkan kepada orang ramai. Awareness, educate, yang tu kita cubalah sedaya upaya untuk meluaskan lagi kita punya jaringan apa? Komunikasi. Kalau kita pun bernasib baik juga di Johor Bahru ni, hubungan dengan pejabat daerah, terutamanya penghulu-penghulu mungkin memang sangat rapat, kan? Betul. So bila macam ni kadang-kadang diorang punya support pun kita nampak yang memungkinkan kita boleh pergi sampai, orang kata sampai ke bawah lah, kan? Betul. Yang banyak bantu kita lah. Pasal di waktu PKP ni memang khidmat kita ni selain daripada macam ada cakap tadi, orang awam request datang ke tempat mereka, contoh macam dia Pasir Gudang dulu, penghulu-penghulu pun mencari kita untuk masuk ke kawasan mereka. Jadi hubungan macam Puan kata tadi, hubungan kerjasama kita memang sangat baiklah ketika PKP ni. Kita pun nak ucapkan terima kasih lah kepada penghulu-penghulu mukim seluruh daerah Johor Bahru dan juga ketua-ketua kampungnya yang telah pernah bekerjasama dengan kita. Dan mungkin kalau ada perancangan untuk bekerjasama, jangan segan-segan untuk menghubungi pejabat perangan daerah Johor Bahru. Mungkin boleh komen saja di Facebook kami, PMR Perangan Daerah JB, ataupun telefon saja ke pejabat. Nombor-nombor yang keluar dekat sini pun semua ada kan. Jadi boleh sentiasa keep in touch. Jadi memang selepas ini info on wheels akan terus berada di lapangan. Dan ketika ini kita wajibnya bos seminggu sekali. Sebenarnya sekerap yang mungkin lah. Sekerap yang mungkin. InsyaAllah sekerap yang mungkin. Pasal kita mungkin nak selasihkan dengan yang kita buat influencer at Japan ni. Tapi InsyaAllah kita akan sekerap mungkin berada di lapangan. Dan anda semua boleh mengikuti perkembangan info on wheels penerangan daerah Johor Bahru ni melalui platform-platform media sosial kita, terutamanya di Facebook. Kita ada 2 Facebook. Yang pertama Facebook profile, iaitu PMR Perangan Daerah JB namanya. Hanya beberapa orang saja lagi yang saya boleh terima dia punya friend request. Jadi cepat-cepat hantar. Dia dah akan reach limit. Kalau dah penuh saya akan buat pemutihan. Siapa tak ada profile picture, saya buang. Kemudian kita ada, yang ni boleh like ramai-ramai. Kita ada page official rasmi kita, iaitu Pejabat Penerangan Daerah Johor Bahru. Search yang itu je, Penerangan Johor Bahru pun dah cukup, boleh jumpa kita punya profile. Kemudian siapa yang budak-budak zaman sekarang dia tak main Facebook. Diorang main Twitter dengan Instagram. Jadi kita ada kat situ juga.
Di Instagram kami ada, boleh cari kami di Penerangan Johor Bahru. Di Twitter kita ada PMR UTC Johor. Nanti saya akan letak dia punya link dekat kita punya ni. So air kata sebenarnya Info Always ni memang satu aktiviti yang orang kata amat disukai oleh kita lah. Sebab kerja perangan adalah kerja yang paling best. Sebab kita boleh jalan-jalan, makan-makan. Sebab kami bila kerja tu di lapangan. Dia macam tu. Jumpa ramai orang. Jadi sama-sama kita doakan Ataupun sebelum kita kita nak mention tadi kan, ni kita punya Printis. This one, ni. Ni adalah projek Printis kita orang untuk hari ni kan. Kita try lah dulu influencer. Bukan senang nak suruh bos dia sekali dengan macam semua gini ramai-ramai. kan. So sebenarnya kejutan juga untuk dia kot rasanya. So tak apa. Betul. Bos kita ni, Puan Wana ni, kalau saya suruh buat video pun, ambil gambar sekali pun kan, dia ada standard dia. Ataupun memang susah sekali lah. Dia nak dirakamkan. Sebab dia tak suka tengok diri dia kan je. Tapi kalau kita dah kesepakatan ni kan, kita cakap tak apa bos, nanti kita backup bos kita kan. Jadi kita buat sama-sama. Kan, bila sama-sama kuranglah sikit rasa segan tu. Lebaran ke apa kan. So ini teaser pula lagi sekali. This one is Printis. Episod Perintis. So kita orang tak nak janji bulan bintang, memang tak ada. Tapi pada masa-masa akan datang, kita orang ada plan juga, ada plan tertentu lah macam mana nak mengembangkan lagi fungsi influencer Japan daerah Johor Bahru lah ni. Kami percaya sebenarnya dalam kita orang punya friend list tu, mungkin yang pertama ni dia orang terlepas ataupun macam mana kan, tapi yang akan datang ni bila ni kita harap dia orang pun datang kepada kita. Boleh follow makin ramai followers dia akan aware tentang sesi atau program baru influencer Japan yang disiarkan di dalam media sosial. Atau macam saya ada dapat satu pertanyaan, kalau netizen boleh tak saya panggil netizen? Kalau ada netizen yang macam minta kita ulas tentang sesuatu isu, macam mana pula? Boleh ke tak boleh? Yang tu nanti kita akan bersiaran pada akan datang. Kita akan bagi tahulah sama ada kita boleh membincangkan dengan lebih mendalam tentang topik-topik yang hangat pada minggu-minggu tu. Betul. Sebabnya kadang kita memang daripada federal atau persekutuan, tapi kita juga berkhidmat untuk kerajaan negeri, dan sudah tentu kerajaan negeri Johor mempunyai pelbagai inisiatif yang perlu diwawarkan untuk makluman orang ramai. Jadi kita kena kumpulkan semua maklumat tu sebelum kita orang kata ulas ataupun maklumkan di dalam sesi Influencer at Japan. Alright, untuk sesi yang pertama ni terima kasih kerana pada kawan-kawan kita, followers page Pejabat Perangan Daerah Johor Bahru yang mengikuti sejak tengah hari tadi. Kita main rancang nak sekejap je. Dia bila dah ramai-ramai macam gini, dia macam almost sejam dah. Ini pakai hampir sejam. 1 jam. Kata Suhazi 1 jam. Bila dah ramai-ramai ni pakai handphone kokak je. Audio pun tak tahu apa kan. Setup pun last minute. Memang tengah usah. Kita nak jadikan studio mini, broadcasting, lighting, audio miking semua, baru sedap. Boleh baca berita Nanti next session kita ada berita tergempar juga lah, beritahu pembagian seorang tapi nanti bila dah confirm sebab tu orang tu malu-malu nak keluar pada tengah hari ni kan. Dia bagi kelibat teaser. Dia bagi teaser. Pasal momen dia tu nanti. Tu yang berderai-derai air mata tu agaknya. Dia ada momen khas momen khas kita live kan. So dia buat ucapan nanti. Ucapan betul. Aku akan suruh dia buat ucapan. Tengok siapa dia terima kasih. Ada tak nama aku? Kan, okey, itu saja yang kita ada untuk sesi pilot episode, orang kata episod perintis untuk slot baru daripada Jabatan Perangan Malaysia, iaitu Influencer at Japan.
Yes. Daripada kami di Pejabat Penerangan Daerah Johor Bahru, jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan kami menerusi platform media sosial kami di Facebook. Ada 2 PMR Penerangan Daerah JB, yang kedua Pejabat Penerangan Daerah Johor Bahru, dan di Twitter PMR UTC Johor, serta Instagram Penerangan Johor Bahru, dan juga di channel YouTube kami. Search saja Pejabat Penerangan Daerah Johor Bahru. Jangan lupa untuk like dan share, dan tinggalkan komen anda jika ada komen-komen yang perlu kami balas. Kami akan balas di dalam talian, ataupun jika benda itu perlu diulas pada sesi akan datang, kami akan bangkitkan isu tersebut pada sesi influencer Japan, Pejabat Penerangan Daerah Johor Bahru yang akan datang. Lastly, kita nak shout out macam VO you kepada saudara Ismail, kawan baik Alia ni, dan kita semua. Dia kata tahniah tim Johor Bahru. Tan Willy, hello, salam MCO last day. Yes brother, MCO last day, tapi sepanjang kita juga ada SOP yang perlu kita amalkan. Okey, Mazlin Basir, kawan kita di Batu Pahat, terbaik PMR Johor Bahru. Terima kasih. Cik Iqbal Ibrahim baru saja drop komen. Dia kata tahniah, usaha yang baik, teruskan usaha menghebatkan. Terima kasih bos. Dan itu saja untuk kami. Jika ada terkasar bahasa, tersasul bahasa, terburuk perilaku, kami mohon maaf. Ini cubaan pertama kami. Nanti sesi akan datang kami cuba akan war-warkan terlebih dahulu. Hari apa kita nak keluar ber-FB Live dengan topik apa yang kita nak bicarakan, supaya anda boleh tunggu sesi tersebut. Lastly, tak ada apa lagi. Sekian, terima kasih, dan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi pada masa akan datang. Bye.